wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam nusallim ala khairil anam sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hidmataka wanshur alaina min azaina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika wal qamarika abadan abada ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana yassir wa la tu'assir. Qalihi ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang dirahmati dan kasihi pegawai syarak, petugas Imam Amirul, Muhammad Amirul dan juga Bilal Bading Al-Zaman Masjid MITC Al-Alami MITC Aikro Melaka. Yang saya hormati dan kasihi para alim ulama, tuan-tuan guru, muslimin dan muslimat, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan bertakbir segala alam. Di atas segala limpahan rahmat, kurniaan nikmat diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik nikmat diberikan ke atas kita, nikmat berupa iman dan Islam. Doa keselamatan, kesejahteraan, selawat sering dan selalu kita limpahkan ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga baginda dan juga para sahabat Nabi semuanya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hidayah diberi oleh Allah, kesihatan umur, kita bersyukur pada Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berada dalam kehidupan di dunia ini. Nafas yang diberikan tetap memberikan segala nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ke atas kita. Kita berada dalam kehidupan ini, tujuannya adalah untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang Allah nyatakan dalam Al-Quran dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan juga manusia itu melainkan melakukan ibadah atau mengabdikan diri kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atas tujuan kehidupan kita bila berkaitan dengan ibadah ini, bukan saja ibadah khusus yang telah dinyatakan, diberikan aturan, hukum dan ketetapannya di dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW seperti solat, puasa, zakat, haji dan selainnya itu juga ibadah yang umum yang merangkumi setiap perbuatan dan amalan percakapan kita, sama ada lisan dan perbuatan tadi, atas tujuan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam yang mengikut pada aturan-aturan Islam. Maka ibadah itu bila diniatkan ikhlas kerana Allah, maka dia merupakan ibadah dan amalan itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga tuan-tuan, setiap apa yang kita lalui dalam kehidupan dunia ini, maka hendaklah kita berlandaskan pada syariat Islam dan juga agama Allah ini. Baiklah, dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita berada dalam rumah Allah ini di Masjid Al-Alami MITC Aikro Melaka ini. Selain kita memakmurkan, mengimarahkan dengan melakukan ibadah solat dan sebagainya, dan pada hari ini juga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ruang berkumpul di masjid ini untuk memenuhi hati kita dengan diri dan juga diri kita dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, yang merupakan juga salah satu kewajipan bagi kita. Atau talabul ilm, Nabi kata faridatun ala kulli muslim, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu itu merupakan kewajipan bagi orang Islam, setiap muslim. Jadi kata kewajipan tidak dapat tidak, seharusnya atau sewajibnya kita lazimkan diri kita untuk mencari ilmu. Sama ada kita mencari ilmu yang dikatakan tidak bertentangan dengan syariat, kerana ilmu itu akan memberikan kebaikan, implikasi yang baik, bukan sahaja pada kehidupan kita kat dunia, bahkan juga di akhirat nanti. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala juga
telah mengangkat darjat orang yang berilmu ini. Jadi rugilah bagi kita kalau sekiranya kita ini tidak ada ruang dalam diri kita untuk menuntut ilmu atau mencari ilmu ini. Kerana ilmu Allah ini sangat luas. Kita sampai kita meninggal pun, kalau kita tak ada ke dunia ini pun, atau dikatakan walaupun kita menjadikan air laut itu sebagai dakwat kepada pena untuk menulis ilmu Allah ini, habis air laut tu pun sekalipun sebagai dakwat, maka tidak akan habis kita menuntut ilmu Allah SWT ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, insya-Allah hari ini kita akan sambung berkaitan dengan peperangan kaum muslimin yang dikatakan selain daripada ini kita dah menceritakan tentang beberapa peperangan atau disebabkan berlakunya peperangan di antaranya untuk mempertahankan diri dan juga mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan selain itu juga atas sebab untuk menyebarkan dakwah atau mengembangkan dikatakan mengembangkan Islam ini selain daripada di luar daripada jazirah Arab atau daripada tanah Arab. Kerana itu dikatakan sebelum ini kita dah belajar tentang pengenalan tentang Parsi dan Rom. Ada berlakunya peperangan di antara orang Islam dengan Rom yang dikatakan satu peperangan yang amat besar yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Di dalam surah Ar-Rum dah dinyatakan tentang bagaimana Allah menceritakan tentang kewujudan ataupun adanya rakyat Rom ini ataupun bangsa Rom ini yang telah lama mereka ini berperang bersama dengan Parsi, bertubi-tubi, ada menang, ada kalah, menang, kalah dan sebagainya, yang dikatakan diceritakan dalam surah Ar-Rum ayat 1 hingga ke 8 ataupun pada awal-awal dalam surah Rum tersebut. Dan dikatakan pula ketika mana usaha mereka, iaitu dikatakan kerajaan Rom, ketika menyebarnya agama Islam, pada permulaannya dakwah Islam ini dikembangkan di bumi Mekah. Ketika itu Rom dan Parsi ini berada di keliling tanah Mekah yang berada di negeri Syam sebagainya. Jadi ketika dia mendengar tentang agama ini, apabila mereka ini mendengar tentang agama Islam ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW, pada mulanya mereka tidak mengambil cakna atau mereka ini tidak mengambil pun perhatian penting tentang penyebaran dakwah Islam tersebut. Kerana bagi mereka, kerajaan Rom dan juga Parsi ini, bahawa agama Islam itu tidak boleh menggugat mereka ataupun boleh menggugat kerajaan dan kedudukan bangsa mereka. Tetapi setelah melihat bahawa Islam ini berkembang dengan cepatnya, Islam ini berkembang dengan pesatnya, maka barulah mereka tersedar bahawa Islam ini satu agama yang boleh memberi ancaman kepada diri, kepada kerajaan mereka, bahkan kepada agama mereka ketika itu. Maka dikatakan ketika mana bangsa Rom ini usaha mereka hendak menghancurkan Islam telah dia bermula pada waktu Nabi SAW masih hidup. Maka membuatlah perancangan daripada kerajaan Rom dan berusaha untuk menghancurkan agama Islam ini daripada berleluasa atau berkembang dengan pesatnya. Masa zaman Nabi SAW terjadi satu peperangan dipanggil peperangan Mu'tah, yang di antara peperangan kaum muslimin dengan bangsa Rom. Satu peperangan yang sangat perit, satu peperangan yang sangat sengit dan merupakan peperangan berdarah dalam diri Rasulullah SAW. Walaupun Rasulullah tidak mengikuti peperangan ini, hanya menghantar beberapa panglima dan juga tentera Islam yang lebih kurang terdiri daripada 3,000 orang sahaja tentera Islam melawan tentera Rom yang berjumlah 200,000. Bayangkan 3,000 jumlah yang sedikit melawan dengan tentera Rom ketika itu berjumlah 200,000. 100,000 daripada kerajaan Rom itu sendiri, bangsa Rom, dan 100,000 lagi daripada kabilah-kabilah daripada negeri Syam, Nasrani negeri Syam, makna kaum Kristian daripada negeri Syam dibantu oleh kabilah-kabilah Arab yang lain yang memusuhi Islam, yang bukan Islam, lalu tambah dengan 100,000, jumlah mereka menjadi 200,000. Melawan tentera Islam hanya 3,000 saja dihantar oleh Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan,
satu mukjizat peperangan ini dikatakan kemenangan dalam peperangan ini Islam menang. Ringkasnya adalah Islam menang. Nanti saya akan detail, bukan detail lah, kita cerita secara ringkas bagaimanakah peperangan ini berlaku. Peperangan Mu'tah ini berlaku di antara kaum muslimin dan juga Rom ketika itu. Dan dikatakan bahawa mukjizat dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kebijaksanaan panglima perang ketika itu adalah dikatakan kebijaksanaan Khalid Al-Khuwailid yang menjadi panglima perang selepas 3 panglima perang yang dilantik oleh Rasulullah SAW pada asalnya, dan menjadi komando ataupun memimpin 3 orang ini yang diberikan tugasan oleh Rasulullah untuk memimpin dan menjadi panglima dalam peperangan Mu'tah. Tetapi setelah 3 ini mati syahid, maka digantikan dengan Khalid Al-Khuwailid, dan dengan kebijaksanaan yang dibuatkan strategik oleh Khalid ini, maka berjayalah umat Islam dan umat Islam dapat memenangi peperangan tersebut yang dikatakan peperangan yang penuh serit dan antara peperangan besar di dalam sejarah Islam. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, Mu'tah ini dikatakan bahawa peperangan yang sengit yang berlaku pada bulan Jamadil Awal, pada lebih kurang pada tahun 8 Hijrah, bersamaan dengan bulan Ogos atau September pada tahun 629 Masihi. Ada mengatakan pada awal 6 ataupun 6 Jamadil Awal, ada mengatakan pada awal-awal lah bulan Jamadil Awal, berlakunya pada tahun ke-8 Hijrah, berlakunya peperangan Mu'tah ini. Mu'tah ini adalah satu tempat, dikatakan bahawa nama sebuah kampung ataupun desa. Mu'tah ni satu tempat dan desa yang ada di negeri Syam. Kalaulah perjalanan Mu'tah Baitul Maqdis ini, mana di Palestin, menuju ke Mu'tah yang berada di negeri Syam, yang katakan perjalanannya boleh makan masa lebih kurang 2 hari. 2 hari perjalanan. Jadi Mu'tah ni satu tempat desa, kampung lah dipanggil kampung. Peristiwa ini berlaku ketika mana apabila berlakunya genjatan senjata di antara kaum Arab Quraisy bersama dengan Islam ketika itu. Setelah demi peperangan dengan peperangan ini, peperangan Khaybar, kan, peperangan Ahzab dan sebagainya berlaku dan sebagainya dengan peperangan, maka kebanyakannya adalah dimenangi oleh kaum muslimin ketika itu. Hanyalah peperangan daripada peperangan Uhud yang disebabkan kita ini kalah disebabkan ada sebab-sebab yang tertentu, dan dikatakan maka berlakulah gejatan senjata di antara dikatakan Arab Quraisy bersama dengan kaum muslimin. Ketika berlaku gejatan senjata tersebut, mana tak ada berlaku peperangan di antara kaum Arab Quraisy bersama dengan kaum muslimin, maka Rasulullah mula menyebarkan dakwahnya. Rasulullah pun mengirim surat kepada semua penguasa-penguasa ataupun pemimpin-pemimpin besar yang berada di luar, sama ada berada di tanah Arab atau luar di tanah Arab, termasuklah di Basrah, di Syria, dan juga termasuklah pemimpin yang berada di kerajaan Rom ketika itu, yang berada di Syam dan sebagainya, untuk mereka ini berdakwah dengan tulis surat tadi, untuk mereka ini menganut ataupun menyeru kepada mereka ini kepada agama Islam. Maka maklum balas yang diterima daripada ketua-ketua ini ataupun penguasa-penguasa ini, ada sebahagian daripada mereka menerima baik seruan dan surat yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW, tetapi ada sebahagian mereka yang lain menolak dengan nolak yang seburuk-buruknya. Ada yang sampai mengkoyakkan surat-surat yang diberi oleh Rasulullah SAW ini dengan tolakan yang sangat buruk dan sebagainya. Antara yang dikatakan berlaku di antara yang menolak ataupun yang tidak mahu menerima surat daripada Rasulullah SAW ini adalah seorang daripada panglima perang Rom, kerajaan Rom atau kata Kaisar Romawi yang namanya adalah Syurabil bin Amr bin Al-Ghassani. Syuraihil ini
dia ni telah membunuh seorang utusan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah begini, ketika mana bila Rasulullah menyebarkan surat-surat tersebut, Rasulullah telah mengutuskan seorang sahabat untuk pergi membawa surat tersebut kepada penguasa ataupun Raja Basrah lah, atau kata pemimpin Basrah yang berada di Syria ketika itu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dikatakan telah mengutuskan Haris bin Umair Al-Azdi, seorang daripada Haris bin Umair Al-Azdi ini, untuk membawa surat tersebut kepada Raja Basrah atau pemimpin Basrah. Dalam perjalanan tu dia singgah ke Mu'tah. Dia singgah sebentar ke Mu'tah, inilah perkampungan yang berada di Syam. Apabila sampai di Mu'tah tersebut, maka berjumpalah dengan Syurahil ni, ataupun dia kata dengan Syurahil bin Amr Al-Ghassani ni. Dia seorang panglima daripada kerajaan Rom, tentera Rom. Jadi Syurahil ini dia pun bertanya kepada dia katakan Al-Haris bin Umair ni. Dia kata, adakah kamu ini utusan daripada Muhammad? Jadi jawab dia, ya. Dia adalah utusan daripada Muhammad. Jadi dia tengok surat tersebut, dan bila tu dia koyak-koyakkan surat yang dibawa oleh Haris bin Umair ni. Dia koyakkan surat tersebut, surat yang ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lepas dia koyak surat tersebut, dia tangkap pula Haris ini. Dia tangkap Haris, kemudian dia bawa ke satu tempat, kemudian dia memenggal leher Haris sehingga Haris mati terbunuh oleh Syurahil ni. Dalam undang-undang ketika itu dah ada undang-undang peperangan. Macam kita sekarang ni ada undang peperangan yang dikatakan tak boleh membunuh utusan, mana-mana utusan yang dibawa oleh seorang pemimpin, termasuklah utusan Rasulullah. Kalau dia merupakan utusan, maka syarat tak boleh nak bunuh dia. Kalau dia merupakan utusan. Tetapi Syurahil ini telah melanggar janji ataupun dikatakan undang-undang dalam peperangan ketika itu, dan telah membunuh Haris bin Umair ini yang merupakan utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila berita itu terima kabar berita tentang pembunuhan ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjadi marah kerana dikatakan telah melanggar aturan ketetapan hukum ataupun aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang peperangan ketika itu, kerana telah membunuh seorang utusan dari seorang pemimpin. Jadi Rasulullah marahlah, sebab dia katakan kalau membunuh utusan ni adalah satu perbuatan yang sangat keji. Sebab dah melanggar itu sangat keji. Macam berlakulah sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah SWT, peperangan bagaimana dikatakan kaum Yahudi Zionis yang berada di Palestin, mereka juga banyaklah melanggar aturan-aturan dalam peperangan. Sepatutnya tak boleh nak pergi nak sekat makanan ataupun apa sebagainya, tak boleh nak bom tempat rumah sakit, hospital, tak boleh nak menghancurkan sekolah-sekolah, tak boleh nak menghancurkan tempat-tempat ibadah. Ini semua adalah aturan dalam peperangan. Sebenarnya benda-benda itulah aturan yang telah dibina oleh Rasulullah SAW ataupun Islam, yang berlaku juga dalam peperangan Mu'tah ini. Nanti saya ceritakan bagaimana Rasulullah memberi pesan kepada panglima yang dilantik oleh Rasulullah, kalau berlaku peperangan Mu'tah ni apa yang boleh buat dan apa yang tak boleh buat dalam peperangan tersebut. Akhirnya bila sampai berita tersebut kepada Rasulullah, menjadi marah, lalu Rasulullah pun mengumpulkan tentera-tentera Islam untuk pergi melakukan peperangan di Mu'tah tersebut. Sebab itu faktor utama antara sebab berlakunya peperangan Mu'tah ini, pertamanya disebabkan kematian atau pembunuhan utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Haris bin Umair Al-Azdi ini, dan juga antara sebabnya ada juga dalam kitab sirah dalam Dr. Ali Muhammad Al-Salabi, dia mengatakan bahawa antara keduanya sebab adalah pasukan dakwah Amr bin Ka'ab Al-Ghafari yang diutuskan oleh Rasulullah untuk menyebarkan dakwah juga telah dikepung dan dibunuh. Dan ketika itu
Rasulullah memerintahkan, mengutuskan Amru bin Ka'ab ini untuk menyebarkan dakwah Islam ketika itu dalam disatukan satu tempat. Maka di satu tempat dipanggil Zatul Ata yang berada di wilayah Syam, yang mana ketika itu dia ditahan, dikepung. Bahkan penduduk-penduduk di situ tak mahu menerima Islam ataupun seruan dakwah tersebut. Maka dia dikepung di setiap penjuru, kemudian dibunuh. Ada yang tak mati tapi cedera parah, sempat pulang ke Madinah ketika itu dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga dalam kitab sirah lain dikatakan disebabkan juga peperangan Mu'tah ini berlaku selain daripada pembunuhan Al-Harith bin Umair tadi, maka disebabkan juga pembunuhan utusan Rasulullah yang lain daripada Bani Sulaiman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah pun mengumpulkan kekuatan Islam seramai 3,000 orang. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melantik 3 orang panglima yang menjadi ditugaskan untuk memimpin peperangan Mu'tah, tentera Islam dalam peperangan Mu'tah tersebut. Jadi dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah bin Umar atau bin Umar radhiyallahu anhu, dia menceritakan tentang peristiwa peperangan Mu'tah ini. Ketika mana Rasulullah mengumpulkan tentera-tentera tersebut, maka pada awalnya amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghuzwatil Mu'tah, dikatakan bahawa Zaid bin Harisah. Pada awalnya Rasulullah melantik Zaid bin Harisah mengetuai atau memimpin menjadi panglima dalam peperangan tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in qatala Zaid fa Ja'far. Kalaulah Zaid terbunuh, maka Ja'far bin Abu Talib menggantikan Zaid. Dan dikatakan wa in qatala Ja'far fa Abdullah bin Rawaha. Kalaulah pula Ja'far mati syahid atau terbunuh, maka yang gantikannya adalah dikatakan Abdullah bin Rawaha. Ini 3 orang panglima yang dilantik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditugaskan dalam memimpin tentera Islam seramai 3,000 orang tersebut dalam peperangan Mu'tah ini. Jadi dikatakan pergilah, sebelum mereka ini pergi, Rasulullah pesan kepada panglima-panglima ini dan tentera-tentera Islam bahawa hendaklah kamu membunuh orang yang kufur dengan Allah. Maknanya berlaku peperangan kepada orang yang kufur dengan Allah. Jangan kamu memerangi wanita-wanita, jangan memerangi kanak-kanak, jangan memerangi orang tua yang tak ikut, yang dah lanjut usianya, dan juga dikatakan rahib-rahib yang berada di rumah ibadat. Di mana di situ pesan Rasulullah. Pertamanya ada kisah dalam sirah juga mengatakan Rasulullah pesan pada awalnya seru dulu orang-orang penduduk Mu'tah ini untuk masuk dalam agama Islam. Jangan terus perang, mana seru mereka dahulu. Kalaulah mereka menerima agama Islam, maka jangan lakukan peperangan ke atas mereka ataupun pembunuhan ke atas mereka. Tetapi kalau mereka menentang dan tidak mahu masuk dalam Islam dan kufur dengan Allah Subhanahu wa taala, maka perangilah mereka. Dan Rasulullah kata, jangan perangi wanita, jangan perangi kanak-kanak, jangan kamu membunuh atau perangi orang-orang tua yang dah lanjut usia, atau juga dikatakan rahib-rahib yang berada dalam rumah ibadat mereka. Jadi ini tuan-tuan, bagaimana dalam sistem dikatakan peraturan perang yang ada pada hari ini juga benarnya adalah seperti mana yang saya nyatakan tadi, mengikut juga kaedah Islam yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Rasulullah larang perangi wanita. Kita dalam sistem peperangan sekarang ini, aturannya juga tak boleh nak perang wanita selain kalau wanita itu yang termasuk dalam tentera peperangan. Maknanya kalau kau wanita tadi dia berperang, itu baru boleh kita perang dia dan bunuh dia. Tetapi tak boleh bunuh kanak-kanak, tak boleh bunuh budak-budak orang-orang tua yang tak ikut perang sekali. Dia bukan daripada anggota, walaupun dia musuh, walaupun dia itu termasuk daripada golongan bukan Islam atau bermusuh ketika itu. Tak boleh merobohkan rumah ibadat, tak boleh nak menghancurkan ataupun membunuh
ulama-ulama mereka atau kita panggil rahib-rahib lah mereka yang berada dalam rumah ibadat tersebut. Itu satu larangan yang dilarang oleh Rasulullah. Maka mereka pun menerima apa yang diberikan pesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah, maka bermulalah perjalanan tentera Islam tadi seramai 3,000 orang yang pergi untuk menuju ke Mu'tah atau berada di kerajaan Rom yang berada di Syam ketika itu untuk melakukan peperangan seperti mana yang diarahkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tak ikut serta dalam peperangan tersebut, tapi masa mereka nak pergi, masa Rasulullah melantik tadi Zaid bin Harisah pada awalnya memimpin perang, Rasulullah memberikan satu panji bendera untuk dia pegang panji tersebut, membawa tentera-tentera Islam seramai 3,000 orang tersebut dalam peperangan yang berlaku di Mu'tah. Jadi bawalah perang, ada kata dalam riwayat sirah mengatakan bendera berwarna putih atau panji Islam lah kita panggil panji Islam tersebut. Jadi pergilah mereka dan pergilah satu tempat. Pada awalnya mereka tempat daripada satu tempat yang mana tempat itu mereka singgah sebentar sebelum sampai ke Mu'tah. Tempat tersebut dipanggil Mun'ah. Mun'ah ni satu tempat yang berada di Jazirah Syam. Di tempat tersebut Man'ah ini, di tempat Man'ah ini, maka kedengaran pula dikatakan Heraklius, pemimpin daripada kerajaan Rom tu telah tiba di tempat tersebut bersama dengan 200,000 tentera ketika itu bersama dengan mereka. Ketika itu tentera Islam dah sampai. Bila dia tengok ramai sangat 200,000 orang ni, maka datanglah keraguan. Ada yang datang keraguan dalam sebahagian daripada tentera-tentera Islam ketika itu, dan menjadi soal tanya kepada mereka, pertanyaan pada diri mereka, adakah kita ini 3,000 orang ini, kekuatan 3,000 orang ni boleh mengalahkan tentera Rom, kerajaan Rom yang seramai 200, lebih kurang 200,000 orang tentera. Jadi menjadi ragulah dalam mereka, lalu mereka pun bermusyawarat. Jadi dalam musyawarat mereka tadi, sahabat-sahabat ni bermusyawarat tentang tadi, ada yang mencadangkan kita tulis surat kepada Rasulullah, beritahu kepada Rasulullah tentang keberadaan ataupun kekuatan tentera Rom ini yang seramai 200,000 ini. Mungkin Rasulullah akan memberikan jawapan. Kalau Rasulullah menghantar bala bentera, bantuan lagi kepada kita, ataupun Rasulullah menyuruh kita meneruskan juga peperangan ini. Jadi ketika itu Abdullah bin Rawaha ini dia pun bercakaplah, dia pun berkata dalam keadaan situasi ketika itu, dia pun berkata, dia beritahu kepada tentera Islam tadi yang dah berbincang tadi, dia kata, Abdullah bin Rawaha ni berkata kepada mereka, dia kata bahawa apa yang kalian takuti, yang takutkan selama ini, inilah dia peluang kepada kalian dan inilah keinginan kalian, iaitu untuk mati syahid. Dan dikatakan kita ini berperang bukan kerana jumlah musuh, bukan kerana jumlah banyaknya musuh ini, tetapi kita berperang kerana agama Allah yang memberi kemuliaan, yang ada kemuliaan di sisi kita. Dan dikatakan dalam peperangan ini kita ada dua kemenangan besar. Pertama, sama ada kita mati syahid merupakan satu kemenangan besar, ataupun kita menang dalam peperangan ini. Ini dikatakan oleh Abdullah bin Rawaha. Jadi bila dengar dengan kata-kata Abdullah bin Rawaha ini, maka tentera Islam pun mula berfikir dan dia kata benar apa yang dikatakan oleh Abdullah. Jadi mereka tak jadilah tulis surat tu. Mereka teruskan peperangan tersebut. Jadi berlakulah pertangan, pergilah ke Mu'tah tadi, dan ke beberapa negara Syam dan sebagainya, berlakulah peperangan tersebut. Peperangan pertama, maka dikatakan panglima, iaitu Zaid bin Harisah ini pun dibunuh, mati syahid dalam peperangan tersebut. Ketika itu dipanah, ditombak dengan berbagai-bagai tempat di tubuhnya sehingga dia mati syahid ketika itu. Dan bendera yang dipegang, panji yang dipegang oleh Zaid bin Harisah pula disambut atau diganti pula oleh Ja'far bin Abu Talib. Ja'far bin Abu Talib pun
teruskan juga perjuangan memimpin seperti mana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW yang diberikan amanah kepada Rasulullah tadi. Kalaulah Zaid bin Harisah ini mati terbunuh, maka Ja'far pula yang menggantikannya. Maka Ja'far pun dikatakan bahawa menggantikan tugas tersebut, membawa bendera, menjadi panglima perang dan berperang dengan dengan dikatakan dengan jiwa dia dan sebagainya, dan akhirnya juga dia mati syahid. Pada peperangan ini pertamanya bila dia perang, dia pegang bendera itu pada tangan kanan, sayangnya tangan kanannya dia dipotong. Kemudian dia ambil bendera itu, dia pegang pula tangan kiri juga dipotong. Kemudian bila tangan kiri dia dipotong, dia ambil bahawa bahagian dia, maknanya lengan ni dia pegang bendera tersebut. Pegang tersebut sehingga dia mati syahid dalam peperangan tersebut. Dan maka Rasulullah SAW berkata kepada hadisnya, ra'aitu Ja'far bin Abi Talib fi jannah za junaihi yatiru khaisu sya. Aku telah melihat bahawa Ja'far bin Abu Talib ini di syurga, yang mana kedua-dua tangannya digantikan dengan sayap. Jadi dikatakan bahawa ini satu janji ataupun kurniaan yang diberikan kepada Ja'far, yang tangannya dah dipotong diganti dengan sayap di syurga. Baiklah insya-Allah tuan-tuan, saya akan sambung sedikit lagi sebelum kita menangguhkan pengajian kita di laluan pada azan insya-Allah.
Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah Allah sedikit lagi. Maka apabila dikatakan Ja'far bin Abu Talib ini mati syahid setelah digantikan memegang panji perang tadi atau bendera peperangan tadi daripada Zaid bin Harisah yang juga mati syahid, maka dia pun tangannya tadi kedua terputus, maka digantikan oleh Allah SWT di syurga dengan sayap sebenarnya yang diriwayatkan hadis daripada At-Tabarani tadi yang mana Nabi SAW bersabda, ra'aitu Ja'far bin Abi Talib fil jannah za junayahaini yutayyiru khaisu sya. Dan dikatakan oleh Rasulullah, aku melihat Ja'far bin Abu Talib ini di syurga dengan mempunyai dua sayap yang ada di kiri kanannya dan dia terbang ke mana saja yang dia kehendaki. Jadi inilah dikatakan ke antara janji dan juga kurniaan yang diberikan oleh Ja'far bin Abu Talib. Baiklah, seterusnya kemudian Abdullah bin Rawaha pula mengambil ganti memegang bendera tersebut dan dia pun berperang dengan berpusu-pusunya dan akhirnya juga dia mati syahid dalam peperangan tersebut. Setelah pada itu, bendera tersebut telah diambil oleh seorang sahabat dipanggil Sabit bin Aqwam. Sabit Aqwam dia mengambil bendera tersebut. Bulan ketika itu dia pun bertanya musyawarah bersama dengan tentera-tentera Islam ketika itu, siapakah yang hendak yang boleh pegang bendera panji ini. Maknanya siapa pegang panji itu maka dia kena jadi panglima ataupun pemimpin ketika itu. Maka ramailah yang nak pegang, berebut-rebut nak pegang panji tersebut. Akhirnya Sabit bin Aqwam ini menyerahkan panji tersebut kepada Khalid bin Walid ataupun Khuwailid. Jadi Khalid bin Walid pun menerima panji tersebut dan dialah ketika itu dia menjadi panglima lah, menggantikan 3 panglima yang telah gugur dalam mati syahid tersebut. Dipendekkan cerita tuan-tuan, maknanya pada masa Khalid bin Khuwailid ini memegang panji tersebut, hari dan malam dikatakan. Maknanya peperangan itu ditangguhkan untuk besok harinya pula. Pada malam itulah Khalid ini dia merancana satu strategik yang membuatkan sehinggalah tentera Rom yang ramai tadi kalah dan juga tewas dalam peperangan ini. Strategi yang dilakukan, maka pada awal pagi itu, maka Khalid bin Walid ini memerintahkan tentera yang berada di belakang pergi ke depan, yang ke depan pergi ke belakang. Kemudian yang berada belah kanan pergi ke kiri dan belah kiri tadi pergi ke belah kanan. Maknanya mereka bertukar macam tu. Untuk apa? Untuk menimbulkan, kalau buat begitu nampaklah dia debu tu bertebarangan, dan bila tengok orang bertukar-tukar ganti, seorang musuh bila lihat daripada jauh melihat bahawa Rasulullah dan mereka menyangka tentera Rom ketika itu melihat berkeadaan begitu dengan debunya, dengan keadaan strategik tadi, macam seolah macam ramai lah, nampak macam ramai, dan menyangkakan bahawa Rasulullah menghantarkan pertolongan bala tentera ataupun tambahan daripada bala tentera. Mereka jadi takut sebab pada jumlah awalnya 3,000 pun mereka sukar nak menangani tentera Islam ketika itu. Bahkan mereka menyangkakan ini bertambah lagilah kami akan kalah. Akhirnya dipendekkan ceritalah tuan-tuan, maka ada tentera daripada kerajaan Rom ini, tentera Rom ini lari disebabkan takut dengan perkara begitu. Sebab mereka menyangkakan bahawa Rasulullah ni menghantar bala tentera daripada Madinah, tambah lagi bala tentera untuk membantu tentera Islam yang berada di Mu'tah itu dalam peperangan tersebut. Dengan strategi beginilah akhirnya berjayalah umat Islam selain daripada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah dah janjikan kalaulah orang Islam ini berada dalam peperangan, maka dia akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, ini satu peperangan yang amat besar. Selalunya kalau kita lihat perang Badar, 313 orang Islam melawan 1,000 daripada orang kafir Quraisy. Dalam peperangan lain pun begitu, dalam peperangan yang tak sampai jumlahnya sampai beratus-ratus ribu, tetapi dalam peperangan Mu'tah ini, antara peperangan kaum Islam dengan kerajaan Rom atau tentera Rom ini, satu jumlah yang amat besar bagi musuh Islam ketika itu, berjumlah lebih kurang 200,000, tetapi tetap dimenangi oleh Islam dengan strateginya, dengan bantuan daripada Allah. Okey, jadi kesimpulannya tuan-tuan,
Maka selepas daripada peperangan, kalau lihat kenapa Rasulullah memilih 3 panglima tersebut, iaitu Zaid bin Harisah, Rasulullah memilih Ja'far bin Abi Talib, Rasulullah memilih juga Abdullah bin Rawaha, kerana ketiga-tiga ini pada waktu malam mereka sentiasa bertahajud dan mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila waktu siang mereka menjadi beranilah dalam peperangan tersebut dan mereka ada keberanian dalam peperangan. Ini ciri-ciri yang dipilih oleh Rasulullah. Maka kita juga dalam peperangan juga boleh mengambil apa yang tunjuk Rasulullah. Sebab itulah dalam Islam dia akan mengambil yang duduk kat depan tu orang yang dekat dirinya dengan Allah SWT. Kerana apa? Bila orang yang dekat diri dengan Allah ni, dia takkan rasa takut dan gentar dalam jiwa mereka. Dan mereka akan berjuang dan mestilah dikatakan sejaminnya dari Rasulullah menjaminkan bahawa mereka ini layak untuk memimpin kerana mereka akan berjuang untuk meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dipilihkan 3 orang ini yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Kemudiannya strategik yang ada pada Khalid Walid. Maknanya satu peperangan perlu juga strategik dan juga kebijaksanaan dalam mengatur satu peperangan. Ini juga ditunjukkan bagaimana Khalid mengaturkan peperangan tersebut menyebabkan jumlah yang sedikit tidak menyebabkan kita boleh kalah. Kalau kita adanya strategik, kita adanya dikatakan peraturan ataupun cadangan dalam peperangan tersebut, strategik tadi, dia strategik yang baik, maka boleh menghasilkan kemenangan dalam peperangan tersebut. Dan dikatakan setelah berlalunya peperangan tersebut di antara kaum muslimin dan juga tentera Rom dalam Mu'tah ini, maka Rasulullah pun menyebarkan semula dakwahnya dan dia melantik beberapa membalik. Adanya orang-orang yang menyampaikan dakwah pergi ke Jazirah Arab, luar Jazirah Arab untuk menyebarkan dakwah Islam ini. Sebab itulah dikatakan faktor berlakunya peperangan Mu'tah ini antaranya adalah kerana Rasulullah SAW nak menguasai negeri Syam. Kerana di negeri Syam tersebut ada satu dikata pintu-pintu yang menjadi laluan utama untuk keluar daripada Jazirah Arab. Kalaulah Islam dapat menduduki negeri Syam ini, maka mudahlah untuk menyebarkan dakwah dan keluar daripada pintu-pintu tersebut, luar daripada Jazirah Arab, dan berkembanglah Islam ni luar daripada Jazirah Arab. Yang keduanya disebabkan di negeri Syam ni ada kerajaan Rom yang menguasai ketika itu. Mereka ada kekuatan yang kuat dan mereka ini dibantu oleh kabilah-kabilah Arab yang lain. Maka kalaulah tidak memerangi mereka ketika itu, kalaulah Rasulullah nak suruhlah pendakwah-pendakwah ini pergi melaksanakan dakwah mereka, kalau mereka disekat, ditahan oleh orang-orang Rom ataupun dikatakan daripada kalangan Rom ini, maka pastilah tak dapat nak menyebarkan dakwah tersebut. Atas tujuan tersebut, bila Rom kalah, maka dapatlah dikuasainya dan mudahlah bagi penyebaran dakwah itu untuk berkembang dengan pesatnya. Ini antaranya lah tujuannya berlaku juga di antara peperangan Mu'tah ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan Allah, maka saya mohon kita tangguh dahulu pengajian kita pada hari ini. InsyaAllah diberikan izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan sambung pada masa akan datang. Wa in akun musiban fa minallahi ta'ala wa rahmatihi wa in akun mukhtian fa minni wa minasyaitonir rajim. Kalau ada saya sampaikan ini membawa kebaikan, semuanya datang pada Allah dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau membawa kekurangan dan sebagainya juga datang pada Allah, tetapi mulai diri saya dan juga syaitanir rajim. InsyaAllah tuan-tuan, kita berdoa kepada Allah SWT, semoga mengharapkan Allah memberikan ganjaran pahala, keberkatan, kemanfaatan ilmu ini, dan juga doalah dalam keadaan krisis yang berlaku sekarang di antara umat Islam kita yang berada di Palestin dengan Israel, maka Allah memberikan kemenangan, keamanan, kesejahteraan kepada saudara Islam kita di sana insya-Allah, dan juga kemenangan insya-Allah dengan izin Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma fakhana fid din wa 'alimna ta'wil. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqa ma'suma.
ربنا زدنا علما اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان يا رب العالمين وثبت أقدامها وانصر عليهم على من قوم الكافرين يا رب العالمين ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh.